Baik, sembang santai bersama kita pada hari ini di BizHub, yang mana merupakan satu siaran Malindo MBCC pada hari ini. So kita pada hari ini mungkin kita boleh tengok, kita tengok mana-mana kawan-kawan kita yang sedang bersama dengan kita, yang sedang tengok ni. Ada yang kata sound tak cukup kuat. Ada yang kata sound tak cukup kuat. Kita tengok sound dia tak cukup kuat. Kita check sound dulu hari ini. Ada sound ke tak? Check dulu. Ada. Ada sound. Dan kita tengok pula hari ini mana kawan-kawan kita yang sedang menonton dengan kita santai bersama dengan saya pada hari ini bersempena dengan BizHub. Kita pada malam ini BizHub Malindo MBCC yang kita akan sembang santai menceritakan pula berkenaan dengan cerita-cerita yang kita tengok, yang mana merupakan sambungan pada cerita semalam. Hari ini di atas meja saya ada air. Air ni air kosong je. Tapi kalau minum kita rasa manis lah. Kalau minum kita rasa pahit lah. Kalau kita minum kita rasa tawar lah. Itulah kehidupan kita. Kalau kita mencorakkan kehidupan kita itu secara manis, maka kita akan rasa manis. Kalau kita mencorakkan kehidupan kita itu rasa tawar, maka kehidupan kita itu akan rasa tawar. Kalau kita mencorakkan kehidupan kita itu ataupun perniagaan kita itu dengan cara yang bersemangat, bukan semangat saja, cara yang baik, cara yang kita ada, orang kata ada maka kita akan lebih berjaya di dalam apa sekalipun. Bak kata orang tua-tua, pantun yang saya karang kepada anda pada hari ini. Sebelum tu saya sampaikan satu pantun. Pantunnya berbunyi, lebay amin yang taat setia. Lebay amin yang taat setia berasal dari kampung Pinang Sebatang. Lebay amin yang taat setia berasal dari kampung Pinang Sebatang. Kepada sahabat Facebook yang setia, terima kasih dan selamat datang. Kita minum dulu. Jadi saya sebenarnya kepuk ada, kepuk goreng ada, kepuk yang mentah ada. Tapi saya suka makan kepuk mentah. Kepuk mentah tu tak. Orang Terengganu, Kelantan memang suka makan kepuk mentah. Kepuk mentah ni santai sikit lah. Kena ada gigi kuat sikit. Tapi kalau gigi rosak boleh pergi tempat saya lah. Kita boleh cabut gigi, tampar gigi, tanam gigi pun boleh. Tak ada masalah. Sambil-sambil kita tengok makan kepuk. Okey. Siapa lagi kawan-kawan kita yang memberikan komen? Malam ini ramai yang tengok. Yang sedang private message pada saya, nanti saya reply Private message pada saya, nanti saya reply. Dan pada malam ini secara santainya, dengan kepuk kita ada, kepuk goreng kita ada, dengan air pun kita boleh minum. Jadi inilah orang kata, kita mencorakkan kehidupan kita. Kita mencorakkan kehidupan kita bukan sahaja dari segi untuk melangkah ke hadapan, tetapi bersempena dengan orang kata musim Covid, musim coronavirus. Ramai yang memberikan alasan, kata tak boleh nak berniaga, dan juga memberikan alasan perniagaan itu susah, putus asa. Saya ingin nasihatkan kepada anda semua, rakan-rakan Facebook saya, maupun yang sudah mengenali atau yang sudah mengenali dan baru mengenali saya. Pertama, saya ucap selamat datang. Yang kedua, jangan kita patah semangat. Jangan kita patah semangat untuk kita teruskan perniagaan kita. Jangan kita putus asa untuk kita teruskan perniagaan kita. Jangan kita rasa bad mood. Don't be a bad mood untuk kita teruskan perniagaan kita. Kita hari ini tengok saya telah santai sembang dengan anda semua secara sembang santai. Kita tengok, ada burung yang terbang-terbang. Ada kerusi belakang ni. Tengok. Sangat santai, relax pada hari ini. Untuk apa? Untuk berkongsi ilmu, sharing the knowledge. Sharing the knowledge dengan anda, sharing the knowledge dengan orang-orang kawan-kawan baru kita. Dan inilah merupakan salah satu perkara yang perlu kita sama-sama tahu dan juga kita sama-sama kena faham. Di dalam kehidupan kita ini
mesti orang kata kena tahu macam mana kita nak melangkah ke hadapan. Macam mana nak melangkah? Kita ada soalan daripada kawan-kawan kita yang menanyakan soalan ni, kata nak buat bisnes tetapi tak tahu nak jual apa masa Covid ni. Inilah saya nak kongsikan. Contoh. Beberapa hari yang lepas saya dah kongsikan kita jual secara santai. Contoh, kita boleh jual kerupuk, kerupuk keping, kerupuk yang sudah goreng. Ini merupakan satu perniagaan. Dan kita kalau ada kemahiran untuk buat nasi lemak, buat nasi minyak, buat contoh untuk kalau duduk di Kuala Lumpur, di Selangor, kita boleh masak dan kita boleh subscribe GrabFood, boleh subscribe Food Panda dan juga lain-lain. Ini adalah satu peluang perniagaan online. Jadi saya lebih kepada penekanan untuk peluang-peluang online. Hari ni santai ni, tak ada rambut, bukan tak ada rambut, pakai cap ni ramai. Ingat tak pakai cap ni, yang WhatsApp saya dia kata, Datuk tu dah gunting botak ke? Tak ada, tak botak, ada. Kita santai je hari ni. Hari ni hari santai. So, perkongsian saya pada hari ini iaitu 3 perkara. 3 perkara yang penting. Satu, kalaulah anda seorang ahli perniagaan, tak kiralah berjaya ataupun tidak berjaya, semasa anda berjaya, kongsilah dengan mereka yang masih lagi mencari-cari jalan. Kongsilah dengan mereka yang masih lagi mencari ilmu perniagaan. Dan kongsilah dengan mereka yang masih lagi mencari peluang-peluang perniagaan. This is number 1. Ingat, perkongsian walaupun anda berjaya sejauh mana sekalipun, anda tidak boleh sombong. Kesombongan itu akan menjatuhkan segala kejayaan anda dari peringkat ke peringkat. Percayalah. Kalau kita sombong di dalam perniagaan, orang panggil, ini perniagaan, sekejap je dia naik Mercedes, sekejap je dia naik Ferrari, sekejap je Lamborghini, balik Bentley. Di rumah apa yang tak ada? Ferrari ada, Bentley ada, macam-macam ada. Tapi hatinya tak baik. Hatinya tidak seikhlas. Hatinya tidak berkebajikan. Hatinya tidak pernah membantu orang-orang yang susah, orang miskin. Kebajikan tak ada. Ini kita akan merosakkan diri kita. Saya akan cerita yang lebih lanjut selepas pada ini dan kembali kita selepas ini. Questioning about us, but we finally make it happen today. Kembali lagi kita ke studio, santai-santai, minta izin minum ais tegak. Ya, tu bukan banyak. Kita tengok banyak yang berlaku. Satu, saya dah pesan, iaitu dari segi disiplin kita. Kalau ingin berbisnes, betulkan disiplin diri kita dulu. Itu yang penting. Kerana pembetulan disiplin kita itu, kita boleh melangkah dengan lebih jauh. Ibarat orang kata, makan ayam pilih peha. Makan kerupuk. Makan kerupuk ni cicah dengan cuka. Makan kerupuk cicah cuka. Makan ayam pilih peha. Makan kerupuk cicah dengan cuka. Kita harus rajin dan berusaha, baru pintar. Ni komplit lah saya baca. Makan ayam pilih peha, makan kerupuk cicah cuka. Kita harus rajin berusaha, baru pintu rezeki akan terbuka. Ini pantun ni.
pantun ni penting ni buat kita semua ni, orang-orang lama ni. Inilah yang dikatakan silsilah. Sejarah nenek moyang jangan kita lupakan. Orang tua jangan kita lupakan. Pertama saya dah beritahu, kalau kita berjaya, kita di dalam perniagaan ini, jangan kita sombong. Bantulah dengan mereka. Relax. Jadilah orang biasa. Saya percaya semua yang telah berjaya pun bermula daripada kosong. Bermula daripada sekurang-kurangnya silsilah daripada bapa, kalau ada pun. Ataupun keluarga. Ataupun daripada usaha sikit peluh sendiri. Dan ingatlah, anda dulu pun pernah berjalan dengan orang-orang yang susah. Pernah juga pergi buang sampah sendiri. Pernah juga menyapu sendiri. Pernah juga cuci jamban, cuci tandas toilet sendiri. Sudah ada orang gaji, sudah ada pembantu rumah. Jadi sombong pula. Jadi pula. Jangan. Inilah tingkah laku yang perlu kita kikis. Kita perlu kikis tingkah laku seperti ini. Kerana tingkah laku seperti ini, kita boleh bincang lah. Boleh bincang, jangan susah. Benda ni kita boleh bincang. Apa-apa pun kita boleh bincang. Dengan diri kita, kita boleh bincang. Dengan tingkah laku boleh bincang. Dengan orang ni boleh bincang. Dengan perniagaan boleh bincang. Boleh bincang, tak ada masalah. Jadi bincang kita pada hari ini, jangan sombong dulu. Kesombongan itu kita kikiskan dulu. Kikiskan dulu kesombongan tu. Itu penting. Dan kita juga ada kawan-kawan kita di dalam Facebook yang sedang komen. Hari ini kita tengok beberapa komen kata nak buat bisnes perlukan modal besar ke? Sebenarnya buat bisnes ini tidak semestinya memerlukan modal besar. Jangan fikir untuk memonopolikan satu Malaysia. Jangan fikir untuk memonopolikan satu Kuala Lumpur. Jangan fikir untuk monopoli satu daerah. Fikirlah perniagaan ini dengan niat yang baik, rezeki yang ikhlas dan juga cara perniagaan yang bersih. Itu penting. Kerana anda ingin berniaga sekalipun, balik kepada asal. Saya telah highlight tadi yang penting. Pertama, diri kita ini jangan kita sombong. Yang kedua, hormati yang tua, kasihi yang muda. Hormati yang tua, kasihi yang muda. Hormat orang tua kita. Dan juga orang-orang yang sudah senior di dalam perniagaan, di dalam ahli usahawan. Mereka ini kita tengok kedai motor, orang umur 60-70 masih duduk di atas kerusi yang rendah itu untuk tukar tayar motor. 70 umur dia. Tetapi dia tengok di kampung dia, halaman ada rumah, ada kereta, semuanya bayar cash. Tak pernah buat hutang, tak pernah ambil loan daripada bank. Inilah kejayaan orang-orang lama. Kejayaan orang-orang lama ni kita perlu contohi. Kita perlu tengok. Kerana kejayaan orang-orang lama ni adalah satu hikmah, satu keramat orang-orang lama, skill dia itu. Kenapa dia tak perlu pinjam bank? Kenapa dia beli motor, beli cash? Kenapa beli kereta, beli cash dulu? Sedangkan perniagaan dulu dengan sekarang, kita kata ekonomi merosot. Tetapi jangan kita ambil alasan ekonomi. Kita ambil alasan konsep yang diambil oleh senior-senior kita, iaitu orang-orang tua. Macam mana dia kumpulkan duit, makan macam mana, pembahagian keuangan dia macam mana. Orang-orang dulu makan kat rumah, makan nasi dengan budu. Kalau di kampung-kampung sebelah pantai timur, ada di sebelah Melaka dengan cincaluk, ada di sebelah-sebelah Penang dengan tempoyak, ada di sebelah-sebelah Pahang. Tradisi masing-masing. Tetapi sekarang kalau kita tengok anak-anak muda, pagi makan apa? McDonald. Pukul 10 minum air apa? KFC. Pukul 1, ikan bakar. Pukul 3 minum pula cendol dengan rojak. Saya hari ni makan cendol dengan rojak, minum cendol lah. Tak lah juga boleh tahan. Tapi saya adalah juga belanja dengan orang. Kerana perbelanjaan kita ni kepada orang lain akan mendapat satu saham pada akhirat. Jadi orang yang saya belanja itu sedang menonton Facebook live saya ni. Bolehlah komen sikit. Saya rasa rojak dengan cendol tu nampak macam sedap je. Dan ada juga orang yang menumpang minum. Ada juga.
Jadi inilah kitaran hidup. Jadi balik kepada bisnes tadi, kita tengok, satu, jangan sombong. Yang kedua, ibu bapa kita itu jangan kita sisihkan. Jangan kita hina ibu bapa kita. Jangan kita lupakan jasa-jasa orang tua kita. Ibu bapa, penjaga, guru dan juga kawan-kawan kita yang senior yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi jangan kita lupa. Okey, ini dua asas garam dia. Untuk menjadi ahli perniagaan, dua ini mesti kena pastikan dulu. Dua ini kena pastikan dulu. Ada juga orang menanyakan soalan kita pada ini, seronok ni Facebook ni. Ada tanya soalan pula. Aduh, nak tanya apa ni? Macam mana nak marketing dalam bisnes ni? Ada target ni, target bisnes nak tahu nak marketing. Marketing ni, cara dia tidak senang. Tetapi apabila kita berusaha, marketing ini akan lebih mudah kerana kita telah berusaha dengan gigih. Sebab itu balik kepada pantun saya tadi tu. Pantun saya tadi tu, makan ayam pilih peha, makan kerupuk kicah dengan cuka. Kita harus rajin berusaha kerana baru pintu rezeki akan terbuka. Kita kena berusaha, barulah pintu rezeki itu akan terbuka. Jadi balik kepada pantun asas. Jadi cara marketing kita banyak yang akan saya ceritakan, bukan hari ini saja. Besok, lusa, saya akan ceritakan di dalam sembang santai bersama dengan saya. Dan saya nak balik kepada asas asam garam kita ini. Jangan sombong. Orang tua, kita perlu menghormati orang tua. Ya. Jadi ibu bapa, kalau boleh kita minta maaf kepada ibu bapa kita. Minta maaflah dengan mereka. Dan minta ampunlah dengan mereka. Semoga pintu rezeki kita semakin terbuka. Parent is most important. Jangan kita hina ibu bapa kita. Tempatkan mereka di syurga. Tempatkan mereka di tempat yang baik. Kerana ibu bapa kita ini telah melakukan semampu mereka untuk memberi kehidupan kita yang baik. Jadi apabila kita ada kehidupan yang baik sedikit, bantulah mereka. Dan ada yang baik lebih sedikit, bantulah yang masih lagi miskin dan perlukan bantuan. Itu penting. Jadi kita tengok apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan kita. Ada juga yang kata masih relevan ke? Nak katakan dropship pada tahun 2020 ni, baru nak mula tapi modal tak keras. Saya ingat ke apa yang tak keras tadi? Modal yang tak keras. Jangan susah. Dropship tak perlu kata nak kena guna modal yang banyak. Tak perlu. Yang penting kita perlu fahami dulu market ni, iaitu keperluan market. Market yang diperlukan sekarang apa? Contoh musim ini. Musim COVID baru kita masukkan tadi ya. Orang perlukan mask. Orang perlukan sanitizer. Orang perlukan glove. 3 perkara ni kita bincangkan sekarang. Satu, mask. Baru-baru masuk coronavirus punya sesi, COVID baru masuk, ramai yang order mask. Saya ada kawan daripada Indonesia yang merupakan mantan menteri, mantan gubernur sekarang, bupati sekarang, wali kota sekarang, datuk bandar sekarang, telefon. Dia kata, "Tok, ada tak mask? Maskal. Kalau di Indonesia ni panggil maskal. Ada tak maskal ni?" Dia kata, nak order yang 3 layer punya. Saya kata ada. Tetapi kita nak cross over tu tak boleh. Nak hantar barang tak boleh. Jadi satu, kadang-kadang target kita itu tidak menentu kerana kita terlalu tamak. Jadi perniagaan tidak boleh tamak. Perniagaan kena fokus. Kalau kita fokus untuk jual emas, kita fokus dengan emas dulu. Kalau kita fokus untuk kita buka kedai aiskrim, kita fokus kepada kedai aiskrim dulu. Jadi inilah yang saya tengok perkara yang kita kena belajar basic, iaitu fokus dan juga jangan kita tamak. Tadi asam garam tu, hormati orang tua, hormati ibu bapa, dan jangan kita sombong kalau berjaya. Ini sekarang asas kepada perniagaan. Kita tengok asas kepada perniagaan ini, kita pastikan kita fokus kepada produk kita. Dan saya ingin share juga kepada anda berkenaan dengan cara-cara kita nak fokus produk kita ini. Jangan kita tamak.
Jangan kita tamak. Jadi beberapa perkara ini kita akan sama-sama sambung selepas pada ini dan kembali kita selepas pada ini. Nampak macam dah kembali kita di studio. Saya baru nak minta izin minum air. Tadi dah nak minum air. Makan kerupuk ni kena minum air banyak sikit lah. Minta maaf ya semua rakan-rakan Facebook saya. Saya tengok ramai yang WhatsApp saya tadi pun banyak dia kata berkongsi ilmu. Terima kasih lah berkongsi ilmu. Ni Faris. Sama-sama Nanti kita boleh lagi kongsi ilmu yang banyak. Saya ingin buat kesimpulan sedikit berkenaan dengan slot yang saya ada pada BizHub pada hari ini bersama dengan anda selama 30 minit setiap malam, yang mana saya ada waktu, saya akan kongsikan waktu. Yang mana kalau saya tidak datang untuk live ini, bermakna saya ada program-program yang lain. Dan saya akan cuba buat live untuk program yang seterusnya di hari yang seterusnya. Dan saya ingin simpulkan. Satu, tadi saya ambil kupas berkenaan dengan disiplin diri. Jangan sombong dan menghormati orang tua. Hormati yang tua, kasihi yang muda. Ini cikgu saya yang sering ajar saya ni. Cikgu saya yang ajar. Hormati yang tua, kasihi yang muda. Ini asas asam garam. Yang kedua, apabila kita berbisnes, kita perlu fokus dan jangan tamak. Sekejap nak jual kerupuk goreng, sekejap nak jual kerupuk keping. Nak goreng ke nak keping ni? Goreng pun belum lagi berjaya, nak jual yang keping. Keping pun belum berjaya, nak jual yang goreng. Fokus dulu. Jual dulu yang keping. Kerana kepuk sebelum digoreng. Jadi jual dulu yang keping, barulah jual yang goreng. Goreng ini ibarat upgrade perniagaan. Jadi jangan kita tamak di dalam perniagaan ini. Jangan kita tamak. Itu yang penting. Tak kira lah sekali apa sekalipun. Dan yang ketiga, saya nak berkongsi senario sedikit. Senario ini mungkin saya mengambil masa 3 minit untuk berkongsi dengan anda. Satu, senario kronologi berlakunya coronavirus. Jual mask, sanitizer dan glove. Ini laku part 1 Jual mask, sanitizer, glove. Kerana orang duduk rumah, orang duduk di tempat kerja tak boleh kerja pada masa tu dan glove pun di frontliner kena pakai glove. Jadi laku masa tu. Cuba bayangkan, kalau rakyat Malaysia 29 juta orang, anda boleh jual kepada 1 juta orang mas itu. Dengan keuntungan pada waktu itu, mungkin satu mas untung 30 sen.
That's 300,000. 300,000 profit yang anda boleh generate. Cuba bayangkan kalau negara yang besar seperti di Indonesia, 300 juta anda boleh jual kepada 10 juta emas kepada penduduk Indonesia pada waktu itu. Satu penduduk, satu orang menyumbang 30 sen, anda dapat 3 juta. 3 juta ringgit. 3 juta kalau kita kata ringgit ataupun 3 juta kalau di rupiah ni, mungkin kalau 30 sen ini sekitar dalam 30 sen mungkin dalam 10,000 rupiah, ataupun 12,000 rupiah. Anda dapat sekitar dalam 12 million pada waktu itu. Jadi inilah yang dikatakan populasi perniagaan, buying power itu. Buying power populasi itu. Dan kita tengok rakan-rakan ada juga Waimun tonight you are watching with us very good. Semoga ilmu itu dapat kita kongsi dan jadikan satu peluang untuk kita berjaya one day. Betul Zaili. Betul. Kalau boleh tahu anda pun kita kena semangat. Zaili kena semangat sama-sama dengan kita untuk kita berjayakan lagi. Ada kawan-kawan kita baru masuk, Levin, hi, how are you? Dan juga kawan-kawan kita dalam berenang, Alex Chua. This you recognize or not? The t-shirt. This is our RNJ academic punya t-shirt. Saya pakai untuk santai pada hari ini. Santai. Datuk Wendy Dion, hi, how are you? Today you tak jalan catwalk lah. Tak boleh jalan. Lepas PKP nanti you jalan joget-joget, nari-nari, perform boleh lah. Boleh menyanyi-nyanyi nanti ya. So yang terakhir di dalam siaran kita pada hari ini, saya nak kongsikan senario tadi. Waktu coronavirus berlaku, ramai yang jual mask, sanitizer dan juga glove. Jadi itu adalah peluang. Setelah jual mask, glove, sanitizer, harga dia pada waktu itu melambung tinggi. Mask satu ada orang jual RM2.5. Mask satu jual RM2. Kerajaan control price RM1.5. Okey? So kerajaan control price RM1.5, jual RM2.5, ada yang jual RM1.40. Tetapi kalau kita tengok cost mask itu 60 sen. Dapat keuntungan 60 sen di sana. This is number one. Dan senario part 1 ini sudah berakhir. Dia pergi kepada part 2. Part 2 macam mana? Ada orang buat mask yang lebih baik, 95 mask, 3 layer mask, buat mask macam-macam. Mereka bentuk, ada bentuk harimau, ada bentuk macam-macam rusa dan lain-lain. So ini part 2, design daripada produk yang ada. Produk yang ada tu upgradekan. Part 3 sekarang, PKP sudah hampir nak selesai. Mungkin kerajaan akan umumkan satu hari nanti. Tetapi part 3, bisnes dia adalah chambering. Nak masuk bank, kena sanitize dulu satu body. Walaupun WHO ataupun Kementerian Kesihatan kata benda ini tidak ada apa-apa efek kepada manusia dan tidak membantu, tetapi masih ada market. Perniagaan ini di mana ada orang ingin membeli, di mana ada orang ingin mencuba, is the market. Jadi jangan kata kementerian kata tak ada bisnes, you putus asa. That's the market. Kenapa kementerian kata tak ada bisnes, you nak putus asa? You cuba dulu. Cuba cara yang terbaik, asalkan tidak menyalahi undang-undang. Kita berniaga ini tidak menyalahi undang-undang, teruskan. Untuk kebaikan lebih ramai orang. Dan kita tengok sahabat-sahabat kita yang banyak yang kata, ada juga buat dropship, tapi banyak modal habis di marketing. Tapi pesaing ramai. Habis lingkup, dia kata, macam mana saya nak atasi pesaing tu? Saya tak tahu nak agis ke mana. Panjang ni. Dan kedua-duanya sekali. Macam mana? Dia tanya. Ada kawan kita tanya. Dropship ini, marketing itu, jangan kita pilih marketing sekiranya kita tidak ada financial planning. Kita pilih marketing setelah kita ada financial planning di dalam dropship. Ramai orang kata dropship ni tak perlu pakai modal, tetapi untuk mempromosikan kedai orang tu, kita perlu pakai kewangan, perlu pakai time, perlu pakai waktu. Jadi planning dulu keuntungan kita. Kalau dropship orang bagi 5% saja keuntungan,
kita buat toket yang kaya. Kita buat toket yang kaya. Baik kita perniagaan kita sendiri, belilah stok kerepuk contohnya. Satu kerepuk ni RM5 modal. Kalau kita dropship, okey, kita dropship, kita tak perlu buat stok. Tetapi keuntungan kita dapat 50 sen. Tapi kalau kita jual sendiri, keuntungan dapat RM2. Jadi balik kepada asas. Kita perlu berusaha sendiri. Jangan kita harapkan perniagaan ini kepada staff. Jangan harapkan kepada orang lain. Perniagaan ini yang kita asaskan ini, tak kira jual apa pun, kita perlu tengok dan monitor sendiri. Orang nak tengok kita. Kalau saya suruh orang lain mai duduk di sini, saya suruh orang lain mai duduk di sini, adakah penonton-penonton kawan-kawan saya nak tengok? Tak ada. Sebab orang nak tengok kita. Sama juga di dalam perniagaan. Orang nak tengok kita. Orang nak bersahabat dengan kita. Orang yang nak bersama dengan kita. So, yang penting ingat, apabila kita nak dropship business, financial planning dengan kita punya product planning itu kena ada dulu. Iaitu pastikan kita kira kalau kita dropship, berapakah keuntungan kita dapat. Dan juga daripada keuntungan itu, boleh cover tak untuk marketing promotion punya cost. Kalau tak boleh cover, jangan buat. Jangan buat. Buat benda yang kita rasa kita tahu. Ingat pesanan saya. Buat perkara yang kita tahu. Kita pandai. Jangan buat benda yang kita tak tahu. Sebab kalau kita tak tahu, kita kena belajar lagi. Kita kena buat lagi. Contoh, orang nak buat live. Okey? Tapi dia tak tahu cara macam mana nak buat. Dia kena belajar. Makan masa 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 3 hari. That's the time. Buat benda yang kita belajar, yang kita pandai dan kita mahir, barulah kita akan berjaya dan kita akan lebih berjaya. Ingatlah pesanan ini ya. Dan yang terakhir, saya juga ingin ucap terima kasih kepada semua dan yang tolong share kepada kawan-kawan kita yang lain. Saya nak ucap terima kasih kerana anda semua telah bantu untuk berkongsi ilmu. Semoga pahala ilmu yang saya kongsikan ini dapat diagihkan bersama dengan anda semua yang sedang menonton, yang juga yang share. Kita juga akan sejahtera dan juga bahagia di dalam musim-musim orang kata coronavirus ini. Tetapi dah orang kata mungkin tak lama lagi akan habis dan kita akan putuskan rantai virus ini. Dan saya harap bahawa kembali kepada asas, ibu bapa jangan kita tinggal, jangan kita sombong. Perniagaan jangan kita tamak. Dan dalam perniagaan kita perlu fokus. Yang kelima, kita perlu buat perniagaan yang kita mahir. Jangan kita cuba buat perniagaan yang baru di dalam musim ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi dengan 5 tips ini pada malam ini, saya ucap terima kasih kepada semua, khususnya kepada anda yang sedang menonton pada malam ini. Yang tidak sempat saya komen, saya minta maaf, tidak sempat saya reply. Dan di samping bulan, orang kata bulan Syawal yang baik ini, saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kalau saya silap. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada rakyat Malaysia, Indonesia dan juga semua yang ada yang sedang menonton dan yang sedang menonton offline nanti. Saya ucap terima kasih kepada anda yang sedang banyak membantu, berkongsi pengalaman, sahabat-sahabat saya. Dan mana jauh kita dekatkan, yang masih jauh kita dekatkan, yang sudah dekat kita rapatkan, yang sudah rapat kita sayang menyayangi satu sama lain. Terima kasih kepada anda. Daun Selasih Ubi Kayu. Terima kasih. Thank you. Jumpa lagi.